Alhamdulillah, kita dah masuk tahun baru Hijriah 2022 dan Alhamdulillah Muslimin dan Muslimat sekalian, malam ini sebagai kuliah yang pertama pada tahun ini, dan kita telah pun memasuki siri yang 20, siri yang ke-20 pada malam ini, insya-Allah. Kita akan bincangkan ayat suruhan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ayat 200 yang merupakan ayat terakhir dalam surah Ali Imran. Dan seperti biasa, program wacana ilmu kita pada malam ini dibawakan kepada anda secara langsung melalui penstreaman audio, Zoom dan juga platform Facebook. Jadi masing-masing bolehlah berkongsi pada media sosial. Mudah-mudahan ada apa kita panggil keberkatan dan juga kesinambungan untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar mewarwakan dan menyebarluaskan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya sikit sebanyak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, tajuk pada malam ini ialah berkenaan dengan kepentingan sifat sabar dalam menghadapi ujian. Baik. Siri ke-20 pada malam ini, okey, sebagaimana yang disebutkan tadi, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 200, ayat yang terakhir. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Ini kata perintah daripada Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan bersabarlah kamu, yakni dalam menghadapi segala kesukaran, dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Yang ketiga ialah warabitu, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Dan yang keempat, wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan atau semoga dengan ketakwaan kamu itu kamu akan berjaya, yakni mencapai kemenangan. Baik. Bila kita tengok kepada ayat ini, tuan-tuan, kan? Seperti biasalah kalau nak tengok ayat selepas ni, sebab ayat ni adalah ayat yang terakhir. Kan? Jadi kita boleh semak, tuan-tuan pun boleh semak. Saya ada kali kita memberikan manhaj ataupun kaedah ataupun bahasa ilmiahnya orang panggil metodologi. Kan? Nak faham, okey, kena tengok kepada beberapa ayat yang terdahulu supaya kita tahu dia punya jalan ceritanya bagaimana. Kan? Dia takkan keluar tiba-tiba timbul ayat yang sebegini. Memanglah bila kita baca terjemahan kita boleh faham, kita baca tafsir kita boleh faham, tetapi untuk nak lebih memahami, kan, jadi kita sebaik-baiknya kita merujuk kepada ayat-ayat terdahulu supaya ada kesinambungan dari sudut makna dan juga pentafsiran yang dilakukan oleh para ulama yang terdahulu. Baik. Nah, hubungan dengan ayat terdahulu, apabila kita meneliti kepada ayat yang terdahulu, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang segolongan ahli kitab yang beriman. Kita maklum bahawa ayat ini ayat Madaniyah, kan, dia macam surah Al-Baqarah, ayat yang diturunkan di Madinah, dan dari sudut wakil atau realiti komposisi kaum itu ada Arab, ada Yahudi, ada Muslim, ada bukan Muslim, ada penduduk peribumi, ada imigran, kan, pendatang. Tak kiralah pendatang itu pendatang yang baru atau pendatang yang lama. Kan? Baik. Jadi Allah cerita tentang sekumpulan ahli kitab yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan
sebenar-benarnya. Kita maklum, sebahagian kecil daripada mereka ada dalam kalangan mereka yang beriman kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di samping mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, orang Yahudi mereka ada kepercayaan kepada nabi-nabi mereka dan termasuklah juga kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka seperti Nabi Musa, kan, Nabi Daud dan seumpamanya. Termasuklah kitab Taurat lah yang besar dan juga beberapa suhuf yang mereka bawa. Biasanya orang Yahudi ni apabila berlakunya Exodus ataupun pengusiran secara besar-besaran dan penguasaan Rom ke atas Palestin pada tahun 70 Masihi, mereka mula lari bertebaran dan termasuklah mereka mendiami kawasan Madinah dan sekitarnya dan mereka turut sama membawa kitab suci agama mereka. Kan, maknanya ini berlaku bila? Kalau 570 tahun kelahiran Nabi SAW dan mereka telah pun mendiami mengikut catatan sejarah Madinah dan kawasan sekitarnya sekitar tahun 70 Masihi, artinya 500 tahun sebelum kedatangan ataupun sebelum kebangkitan Nabi SAW, sebelum kelahiran Nabi. Baik. Jadi artinya ada dalam kalangan mereka tadilah bila dah jadi Islam, khusyuk, tunduk, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ini juga perkara biasa, kan? Sebab manusia ni bila ada kepentingan, mereka boleh menggunakan ayat Al-Quran itu sewenang-wenangnya. Wal-i'azubillah min zalik, yakni mereka tidak sembunyikan sedikit pun tentang khabar gembira akan kedatangan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bercerita bahawa Rasul terakhir yang disebutkan dalam kitab agama mereka yang dulunya adalah begini. Kan? Mereka pun tunggulah. Dan mereka itu adalah pilihan dalam kalangan ahli kitab, sama ada mereka itu, tuan-tuan, daripada penganut agama Yahudi maupun agama Nasrani. Kita maklum dah bahawa mereka ni adalah Bani Israel. Kan, mereka ni adalah Bani Israel yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, dikenali sebagai Yahudi, anak cucu daripada Nabi Yakub alaihimussalam, kan. Kemudian yang beriman kepada Nabi Isa dikenali sebagai Nasrani. Kan. Walaupun kita maklum kedua-dua nabi tadi itu yang dijadikan sebagai apa kita kata tempat rujuk lah, tidak membawa agama Yahudi, tidak membawa agama Nasrani, akan tetapi kedua nabi tadi membawa agama Hanif, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Taala ada menyebutkan ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu ialah siapa? Yu'tauna ajrahum, yang diberikan gandaan. Mereka itu diberi pahala 2 kali ganda disebabkan oleh marrata ini 2 kali ganda, bima sabaru, disebabkan oleh kesabaran mereka. Disebabkan oleh kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Dan mereka menolak kebaikan, maknanya mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Yakni perkara-perkara yang buruk itu mereka gantikan dengan perkara yang baik, justru mereka akan mendapat marrataini, 2 kali ganda ajrahum, balasan atau ganjaran, iaitu daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah kata lagi wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami razaqnahum, sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka yunfiqu, mereka belanjakan. Kan? Jadi mereka bukan bangsa yang kedekut. Kan? Bukan bangsa yang kedekut macam kita lah. Kita berpegang kepada konsep dalam rezeki saya ada rezeki orang lain. Berapa itu ikut portion kita lah. Kan? Kerana rezeki kita itu juga adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian, tuan-tuan, wa iza sami'ul lahwa a'radu anhu. Bila mereka mendengar al-laghwa, kalau kita ni bahasa Melayu ambil perkataan lara.
Bila mereka mendengar benda-benda yang lara, terjemahannya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, tak kiralah bermanfaat ni. Sama ada lagu ke, ataupun juga cakap-cakap ke, sembang-sembang ke, whatever lah, asalkan dia yang tidak bermanfaat, malah yang membawa kepada keburukan, kan, fitnah dan sebagainya, mereka berpaling. A'radu anhu, berpaling daripadanya, iaitu mereka meninggalkannya, kan, berpaling daripadanya, dan mereka kata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu, kesejahteraan atas diri kamu. Jadi wa iza sami'u lahwa a'radu anhu, bila mereka mendengar suatu benda yang boleh melarakan mereka, mereka berpaling dan meninggalkannya. Waqalu, dan mereka kata, lan a'maluna, bagi kami amalan kami, walakum a'malukum, dan bagi kamu agama kamu, salamun alaikum la nabtaril jahilin. Salam sejahtera, kesejahteraan ke atas kamu, la nabtaril jahilin, dan kamu tidak bergaul ataupun bercampur dengan al-jahilin, orang yang jahil. Kami tidak ingin bergaul dengan orang yang jahil. Baik. Kemudian Allah kata lagi, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat ini popular. Kan, ayat ini popular apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta apa dia? Kan, ialah Abu Talib ni, pak menakan tak, pak saudara Nabi ni mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Taala, sedangkan Abu Talib inilah, kan, antara orang yang banyak melindungi Nabi daripada cercaan, makna tindakan, sama ada tindakan secara lisan itu perkara biasalah, tapi tindakan secara fizikal ini dia banyak melindungi Nabi, dan Nabi minta supaya dia ni diberikan hidayah, dan akan tetapi matinya tetap mati kufur kepada Allah Ta'ala. Kan Allah jawab, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu suka, dan walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang bagi hidayah kepada orang yang dia nak, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu orang yang mahu menerima petunjuk. Cuma kita usaha, kan, dalam konteks dakwah kita hari ini, kita usaha untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan kebenaran. Mungkin hari ini mereka tak terima, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin 5 tahun lagi ataupun 10 tahun lagi, orang tersebut terbuka pintu hatinya, kan, untuk menerima cahaya kebenaran. Baik. Jadi antara sifat yang ada dalam ayat tersebut, yang ada pada diri orang Yahudi, tapi jumlah yang sedikit sekali, seperti Abdullah bin Salam. Ini orang yang menerima akan kerasulan Nabi SAW. Sedikit saja. Tak sampai 10 orang. Bayangkan tuan-tuan tak? Tidak ada kalau lah, kan? Kalau untunglah, kan, bermakna dakwah Nabi dan juga para sahabat ni cukup mudah apabila para pemuka agama, sama ada Yahudi ataupun Nasrani ni, perlu Islam, tapi tidak semudah itu, kan? Inilah ia menjadi satu cabaran kepada kita hari ini pun, dalam menyampaikan risalah Islam ini pasti ada liku-liku, onak dan duri di sepanjang perjalanan, tak mudah. Kita nak sebut satu kebaikan pada orang, kita boleh hari inilah melalui media sosial, belum tentu lagi orang boleh faham, dan ada orang yang faham belum tentu lagi dia boleh buat, kan, dan seumpamanya. Baik. Jadi manakala bagi golongan Nasrani pula, ramai terdapat banyak orang yang mendapat petunjuk dan kebenaran. Sebab apa? Sebab bila kita tengok sebagai perbandingan umpamanya antara Yahudi dan Nasrani ini, mana yang lebih dekat? Kan, mana yang lebih dekat? Nasrani itu lebih dekat lagi berbanding dengan Yahudi kepada Islam, kan, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, mana dia punya argumen dia dengan dalil dia? Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan dalam Al-Quran, antaranya dalam suratul Maidah, yang berbunyi, la tajidanna asyaddan nas la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Ni ayat ni. Ini menjadi keyword.
menjadi keyword kepada kita yang membaca isu ini. Kamu akan dapati orang yang paling teruk ataupun paling dahsyat pemusuhannya terhadap Islam adalah terhadap orang beriman adalah al-Yahud, golongan Yahudi, wallazina asyraku, dan golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Kan? Mungkin ada dalam kalangan kita tertanya-tanya, okey, Yahudi itu clear. Habis Nasrani ini bukankah mereka menduakan Allah Taala? Jawapannya ya. Cuma Allah tidak sebutkan begitu, nak tunjukkan bahawa yang paling lantang, yang paling keras menentang Islam dan menentang orang beriman tidak lain dan tidak bukan adalah al-Yahud. Dan sampai hari ini kita juga maklum ayat yang popular, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka sekali-kali tidak akan reda dengan kita sehingga kita ni ikut jejak mereka sampai lubang cacing ke lubang apa pun mereka nak juga kalau tak dapat banyak sikit. Sebagaimana bila kita baca tentang sejarah orientalis misalnya, kalau mereka tidak dapat mengkristiankan umat Melayu, sekurang-kurangnya mereka akan usaha supaya umat Melayu Islam ini meninggalkan Islam, meninggalkan amalan dan ajaran dan amalan Islam. Tak solat pun tak apa. Contoh gitulah asalkan walaupun mereka tak dapat nak masuk Kristian, asalkan kamu ni tidak solat, kamu ni tidak puasa dan kamu tidak melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Itu sekadar contohlah. Baik. Dan la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara. Ini Allah sebutkan, dan orang yang kontra kepada tadi, orang yang paling dekat pula dengan orang yang beriman, mawaddah ni kasih sayang. Orang yang kita kata, kalau kita tengok terjemahan di sini ialah sesungguhnya kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang Nasrani. Mana berbeza antara golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Sebab apa? Sebab antara mereka, yakni orang Nasrani itu ada pendeta dan rahib, yakni pemuka-pemuka agama mereka. Mereka tidak menyombongkan diri. Mereka tidak menyombongkan diri berbanding dengan golongan Yahudi yang banyak menyombongkan diri. Baik, apabila mereka mendengar di sini, wa iza sami'u ma unzila ila rasul, bila mereka dengar apa yang diturunkan kepada rasul, tara a'yunahum tafidu minad dam'i. Kalau kita ni baca Quran, kita dengar orang baca Quran, boleh mengalir air mata ke tidak? Kita kadang-kadang dengar lagu pun menangis. Contohlah, maknanya sebab apa? Sebab kita faham barangkali lagu. Bila kita baca Quran, kita tak faham apa yang kita baca, tak rasa apa pun. Baik, balik pada ayat kita ni, dan apabila mereka dengar apa yang diturunkan kepada Rasul, yakni Muhammad, kamu lihat, kamu tengok mata mereka mencucurkan air mata. Semana keluar air mata disebabkan oleh mereka tahu dan mereka faham kebenaran Al-Quran yang mereka ketahui daripada kitab-kitab mereka sendiri. Dia tahu, maknanya yang dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka dengar orang baca Quran, mereka menitik air mata, mengalir, maknanya betul lah apa yang telah disebutkan dalam kitab kami yang terdahulu. Sambil berkata ataupun seraya berkata, Rabbana yaqulu Rabbana amanna, mereka kata kami beriman. Faktubna, maka tuliskanlah kami, yakni masukkanlah kami ma'asyahidin, bersama golongan orang yang menjadi saksi, yakni atas kebenaran Al-Quran dan juga kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Nasrani masuk Islam. Baik, kemudian ini cerita ringkaslah. Baik, kita pergi kepada perbincangan. 9:35. Dalam ayat terakhir surah Ali Imran ini memperingatkan orang mukmin allazina amanu dengan 4 perintah. Ya ayyuhallazina amanu, pertama isbiru, bersabarlah. Wasabiru. Bahasa Arab ini wasabiru ni dia ada apabila ada alif di tengah, maknanya sabara, bila ada alif di tengah ni
Dia akan jadi biasanya antara mana ialah yang saling melakukan antara satu sama lain. Baik, di sini ialah dengan makna meningkatkan kesabaran. Wasabiru wasabiru meningkat atau memperteguhkan kesabaran kita ni. Kalau bersabar ni level biasa. Okey, tingkatkan lagi. Tambah power, ada orang kata tambah dos. Kan tak kiralah sampai bila ni tak tahulah. Dengan tengok-tengok hari ni pun okey, sampai bila infinity, sampai habisnya COVID ini. Memperteguhkan kesabaran. Yang ketiganya ialah komitmen di jalan Allah, kan? Wasabiru warabitu, dan yang keempatnya ialah wattaqullah, dan bertakwa, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut mudah bertakwalah kamu, tapi dari sudut nak memahami mungkin mudah juga. Yang paling sukar ialah untuk nak melaksanakan takwa tadi. Kan, nak jadi orang yang bertakwa ni tidak semudah yang diucapkan. Kita letak kita sendiri tak, bukan kita kata kita nak tuding jari pada orang lain. Kita ni biasanya gitulah, kita suka tengok orang lain cepat-cepat menuding jari, dia tu salah, aku ni betul. Kan, aku ni beginilah kononnya kita ni seorang yang bagus, seorang yang baik, kan, banyak amal ibadah dan sebagainya. Kan, cepat-cepat begitu. Elakkan perkataan seperti begitu tak, terutama yang bercakap ini. Baik, ia juga dapat difahami tuan-tuan sebagai perintah kepada orang yang beriman untuk bersabar, sabar menghadapi gangguan orang lain. Sebab realiti masa tu sabar menghadapi kerenah, terutama orang yang sentiasa memusuhi agama Islam, yang sentiasa dengki, busuk hati, dan yang sewaktu dengannya lah melakukan ketaatan, menunggu solat selepas solat, dan disuruh pula bertakwa kepada Allah supaya menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kita ambil satu aspek. Sabar ini ada 3 jenis. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu isbiru, bersabarlah. Kan? Sebahagian ulama dia kata sabar ini ada 3. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua ialah sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga ialah sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Memang bercakap senang, sabarlah, tapi kita tengok rakan-rakan kita ramai yang ditimpa musibah banjir dan sebagainya dalam beberapa minggu mutakhir ini. Baik, ada pun perkataan musabarah. Dalam ayat ini berbeza dengan sabar. Maknanya menuntut untuk sentiasa bersabar. Sentiasa bersabar. Kalau sekadar sabar ni, setakat tu saja, one off kali. Mari pula satu bencana ataupun musibah ke apa, sabarlah. Tapi apabila wasabiru, dan tingkatkan kesabaran, artinya mesti sentiasa berpanjangan akan menahan dan juga meningkatkan kesabaran itu dalam diri ataupun jiwa kita. Kan? Baik. Yang pertama kita tengok, sabar dalam taat. Sabar dalam taat ini, ketaatan kepada Allah, kita maklum benda yang wajib yang dilakukan oleh semua manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ini kita selalu baca. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru manusia. Kalau kita ayat yang kita bincangkan, Allah menyeru kepada orang beriman. Ini tidak. Allah menyeru manusia bermakna semua manusia, apa agama mereka, apa bangsa keturunan mereka, di mana sahaja mereka berada, wa'budullaha, kamu mesti menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata sebenar. Kan? Kalau kamu tidak menyembah Allah, maka dah terkeluar daripada yang dikehendaki, keluar skema Arab. Baik, apa dia? Tuhan yang menjadikan kamu wallazina min qablikum, dan orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan kamu ibadah kepada Allah itu menjadikan kamu ni orang yang bertakwa. Baik. Sabar dalam mentaati, sabar dengan penuh dugaan. Benda ni pun benda yang simple, orang ramai pun dah tahu tuan-tuan. Contohlah kata tak, hujan manja saja kat luar, kan? Sekarang ni musim hujan. Patutnya di pantai
di pantai timur, sekarang pantai barat kan. Dalam berita tadi pun 5 negeri, Selangor, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor kan. Ataupun satu lagi masuk di Pahang rasanya. Kelantan, Terengganu boleh senyum, boleh enjoy kan. Sebab apa? 5 negeri ini ada minta tingkatkan langkah waspada. Air sungai dah mencecah tahap bahaya kan. Baik. Jadi sabar ini, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan ini, contoh yang mudah tadilah kita nak pergi ke surau kan. Hujan, Allahu Akbar. Walhal boleh pun sebenarnya. Kan? Kecuali hujan lebat tu tak apalah, tak contoh. Kan, ataupun juga pelbagai lagi lah kan, nak menuntut kesabaran dengan kerana manusia kan, dan lain-lain lah. Macam-macam Allah uji kita ni dengan kerana manusia kan, sama ada ahli keluarga kita ataupun juga jiran tetangga ataupun juga rakan-rakan jemaah kita kan, macam-macam. Jadi kita kena bersabar dan tingkatkan kesabaran terhadap mereka tadi itu yang sudah tentu ada hikmah di sebaliknya. Kan, kalau kita tidak diuji kan, bagaimana? Maknanya mungkin iman kita ni duk tahu itulah. Ni Allah Subhanahu Wa Taala nak up kan iman kita ni supaya sentiasa naik dan kita juga mendapat kesedaran dari masa ke semasa. Baik. Kita manusia suka kepada kebebasan. Semua orang maklum, semua orang bebas. Tapi kita maju, manusia maju diikat dengan peraturan. Manusia maju diikat dengan peraturan kan. Kalau tidak ada peraturan yang mengikat manusia, manusia boleh buat apa saja dan tidak ada satu badan ataupun mana-manalah organisasi yang boleh mengawal manusia. Ikut saya nak buat apa? Kan? Betul ke? Tidak. Kita duduk di kawasan taman perumahan misalnya. Ada benda yang boleh kita lakukan dan ada benda yang tak boleh lakukan. Nak bela ayam itik, boleh tak? Ikut saya rumah saya. Kan? Dalam pagar saya. Ada peraturan yang kita perlu ketahui dan kita perlu patuhi. Ini PBT punya, kita kena begini-begini. Okay, manusia memang suka kepada benda-benda yang lara dan benda-benda yang seronok. Kan? Baik, sabar dalam mentaati Allah ini lebih sempurna daripada sabar menjauhkan diri daripada perkara maksiat. Ini pun payah. Ada dua. Kan? Sabar melaksanakan ibadah dan sabar nak menjauhkan diri daripada maksiat. Sesungguhnya kebaikan dalam melaksanakan ketaatan itu lebih dituntut. Kan? Oleh syarak daripada kebaikan meninggalkan maksiat. Maksiat ni pun kadang-kadang tuan-tuan, orang kita ni dia nampak maksiat ni okey, zina kan, riba dia tak berapa nampak, judi nampaklah kot, minum arak kan, bab riba ni ataupun rasuah dia tak nampak benda kot, dosa besar. Walhal rasuah dan riba itu adalah dosa besar juga. Sebab mungkin kefahaman kita kan, macam dadah lah kan, najis dadah kan, sepatutnya ialah najis dadah ni sebab dia mendatangkan mudarat kepada banyak perkara lah. Bandingkan dengan najis arak, mana lebih mudarat? Masing-masing ada mudarat besar dan kecil dengan tengok kepada keadaan dan suasana. Baik, jadi sesungguhnya kebaikan dalam melakukan ketaatan lebih dituntut oleh syarak daripada kebaikan meninggalkan maksiat. Ini kerana manusia yang taat kepada Allah dalam erti kata sebenarnya dia pasti akan berusaha semampu mungkin untuk tidak melakukan maksiat. Sebab maksiat ialah sesuatu perkara yang menderhaka kepada Allah Ta'ala. Cuma kita ni barangkali kurang faham. Kan? Bila sebut derhaka, kan? Apa benda? Artinya kita tidak buat segala suruhan dan kita langgar segala perintah. Kan? Kefahaman kita langgar segala perintah tu apa? Kita mengumpat. Kita tak rasa benda tu bersalah. Kita mencaci, kan? Menyebarkan aib, membuka apa-apa. Apa lagi lah. Benda-benda ni kita tak rasa benda tu bersalah. Sebab apa? Sikit je kan, sikit je tak, sedangkan dia adalah maksiat kan. Dan apabila maksiat ini mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga dan seterusnya, dia akan berkembang dan apatah lagi zaman hari ini kan.
Para bijak pandai kita pun ada share dalam media sosial ni. Once apabila you upload gambar dalam Facebook misalnya, kan, gambar yang tidak menutup aurat, kan, jadi orang akan tengok berganda-ganda-ganda, bermakna dosa kamu itu juga adalah dosa yang berlipat kali ganda. Bukanlah macam riba, tapi makna gandaan macam riba kerana kesilapan kecil saja yang dilakukan oleh manusia tadi disebabkan oleh nombor satunya adalah jahil. Nombor duanya jahil juga. Nombor dua ialah dia tidak kisah pun perihal agama. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan itu tak ada rasa masalah. Mungkin dia kata, tak apalah nanti tua-tua aku bertaubatlah. Kan, kalau sempat tua, kalau tidak, wal-iazubillah min zalik, kita minta jauhlah, kan, dan kita doalah supaya mereka tadi itu tak kira siapa diberikan kesedaran hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak mengenali mereka itu. Kan, kita doa kepada umat Islam supaya diberikan bukan setakat keampunan, Allah maghfirli muslimin wal muslimat, kan, tapi ya Allah bukakanlah pintu hati umat Islam ini, kan, di pelbagai ke ataupun di tempat aku ke dan sebagainya supaya mereka ni dapat memahami dan melaksanakan ajaranmu dalam kehidupan bla 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 bla, kan. Baik. Dan jalan yang mendorong kepada perlakuan maksiat tadi. Jalan-jalan dalam Islam diperkenalkan antaranya seperti konsep sadu zara'i. Apa makna sadu zara'i ni? Kalau dalam bahasa kita orang kampungnya tutup lubang. Tutup lubang apa? Tutup pintu kepada berlakunya musibah yang lebih besar lagi. Kan? Tutup pintu maknanya kita kata ginilah, okey, tutup kedai arak. Tutup kedai arak untuk nak mengelakkan orang beli, minum, bergaduh, bertumbuk, membunuh, kan, berlakunya kemalangan jalan raya kerana mabuk dan lain-lain. Jadi maka Islam mengharamkan arak ini lebih awal lagi, kan. Bukannya kalau begitu bolehlah beli minum kat rumah, kan. Tapi perangai manusia memang dia tidak akan jadi begitu sebab arak itu sendiri ialah suatu perkara, satu benda yang memang diharamkan dalam agama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebahagian ulama membahagikan sabar ini dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala 3 bahagian. Yang pertama, sabar sebelum taat. Dengan perbetulkan niat dulu. Kan, kena perbetulkan niat kita buat kerana apa? Kita buat kerana apa? Adakah kerana nak akan dapat nama, nak akan pujian, ataupun okey saya bayar zakat ni, kan, harga bayar zakat ni RM5,000, okey ambil gambar ataupun kita share dalam media sosial, kan. Menjauhi daripada unsur riak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, illal ladzina sabaru, melainkan orang yang sabar, wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh, kan, ulaika lahum maghfirah, dan mereka akan dapat keampunan, wa ajrun kabir, dan pahala atau ganjaran yang besar, iaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Saya sebutkan pertama orang yang sabar. Kemudian amal soleh. Amal soleh ini mesti amal yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal yang tidak ditunjukkan oleh Nabi, kerana Nabi lah sebagai Nabi dan Rasul, Nabi lah yang tunjukkan bagaimana nak buat sesuatu. Sehingga kan bab salawat, kan, sahabat tanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami nak selawat kepada kamu? Nabi pun mengajar selawat begini. Kan, maknanya dalam konteks ibadah ialah ittiba, iaitu follow apa yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda mudah. Kan, hari ni hari Selasa, boleh tak saya nak puasa sunat hari ni 1 Jamadil Akhir? Kan? Hari Selasa. Tak boleh tak? Tidak boleh, dan tidak ada istilah puasa sunat pada hari Selasa ataupun juga pada awal bulan. Ia tidak disyariatkan. Kerana dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa ataupun menjelaskan bahawa puasa sunat itu ada 5 kelompok sahaja. Pertama, Isnin Khamis. 2, hari-hari putih. 3, 9, 10 Muharram. 4, hari Arafah. Dan 5 adalah 6 dalam Syawal. Minta jauh lah, kan, raya tahun ini, kan. Jangan pula dalam untuk siri ketiga. Wal-iazubillah min zalik. Kalau dalam Facebook ni orang mula risau dah. Baik.
Yang kedua ialah ulaika lahum maghfirah. Orang yang sabar dan amal soleh ini mereka akan dapat keampunan. Sebab bila amal soleh mereka faham, ya Allah ampunkan daku, ampunkan daku. Sebab itulah dia sentiasa memohon keampunan kepada Allah di mana sahaja kan, dan pada bila-bila masa. Sehingga kan dalam solat apa, sepanjang solat ni kan adanya lafaz ataupun permintaan daripada musalli, orang yang solat itu, kepada Allah Taala. Cuba tuan-tuan perhati kan, ya Allah ampunkan dosa. Sehingga kan bila kita solat duha pun, selepas daripada kita bagi salam, apa yang Nabi SAW baca kan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi membaca Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kan, yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Allah maghfirli, ya Allah ampunkan daku. Kan? Begitu juga dengan malam Ramadan kan, malam Al-Qadar. Aisyah tanya kepada Rasulullah, kan, ya Rasulullah, sekiranya malam ini malam Al-Qadar, apa yang patut aku baca, patut buat? Nabi kata, kamu bacalah quli kan, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maknanya minta doa keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi agenda utama kita, selain daripada kita minta ganjaran. Kan? Baik. Dan mereka mendapat keampunan, ampun dulu, barulah diberikan ganda. Kan? Dan hak memberikan gandaan ini adalah hak Allah Ta'ala. Manusia tidak ada hak. Oleh sebab itu dalam bab ibadah, kan, kita tidak boleh nak mereka cipta ibadah, sebab siapa nak bagi gaji kepada awak? Kalau majikan, kan? Sebab ini adalah ibadah hanya kepada Allah dengan niat tulus ikhlas dan seumpamanya, maka Allah sahajalah yang layak untuk memberikan ganjaran ataupun upah. Kan, dalam konteks kita ni makna pahala lah kan, kepada si pelaku tadi. Jadi tak boleh kita nak reka-reka atas apa dia, walaupun sekalipun kita rasa benda ni adalah suatu amalan yang pada mata manusia nampak baik. Yang kedua ialah sabar dalam keadaan sedang mengerjakan suatu ketaatan supaya tidak leka, tidak lalai. Payah ni. Tidak nak konsisten kan. Tidak lalai. Macam ginilah kalau kita bawa kereta, nak kena konsisten kan, pemanduan 3 jam kan, straight daripada Kuala Lumpur ke Kuantan. Kalau leka sikit, silap gaya, terbabas. Kan, contoh. Okay, tidak malas dan tidak khusyuk. Betul-betul bersemangat dalam melaksanakan ketaatan sebab kita faham aku buat ini kerana Allah Ta'ala, yang pertama tadi, dan yang kedua ialah sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Oleh yang demikian, kita akan laksanakan segala tuntutan sebagaimana yang Nabi ajar dan Nabi terangkan. Antaranya ialah wallazina amanu wa amilus solihat. Ayat yang maksudnya hampir sama. Orang beriman dan orang yang beramal soleh, lanuwabbi'annahum minal jannah. Kan, kami akan tempatkan mereka dalam jannah, dalam syurga. Ghurufan, ada bilik-bilik dia. Kami akan tempatkan mereka dalam, di sini diterjemahkan mahligai. Ghurufan tajri min tahtiyal anhar, yang mana di bawah istana tadi itu ataupun mahligai dalam syurga. Dalam syurga itu yang mengalir tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, yang mana mereka tadi itu kekal di dalamnya syurga. Nikmat ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan kepada orang yang beramal soleh. Duduk dalam syurga, allazina sabaru. Demikianlah juga kepada, kan, siapa dia ni? Orang yang sabar. Sabar dalam konteks melaksanakan ketaatan dan juga sabar sebelum melaksanakan ketaatan dengan mengikhlaskan niat dan seumpamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ikhlas sekejap kan. Jadi kalau siapa-siapa yang nak infak fi sabilillah sebagai fik deposit ini, bolehlah berbuat demikian kepada akaun Akademi Tadabbur Malaysia yang tertera, insya-Allah. Baik, kita sambung. Dan ada ayat Quran yang menyebutkan yang kita baca tadi, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang sabar dan orang yang
bertawakal ataupun yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah tidak menzalimi manusia. Macam kita kata manusia lah ataupun majikan, tak. Siapa yang rajin dia akan berjaya. Cuma itu dalam konteks dunia, dalam konteks akhirat nak berjaya maka tirulah amalan golongan mereka yang telah dijanjikan syurga. Tengok bagaimana mereka buat. Orang lain ni, orang kata hari ni cakap besar je, tak, bahasa kita ni belum tentu lagi, tapi nak tahu tengoklah bagaimana amalan golongan ataupun geng 10 yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah sabar selepas beramal, sebelum, semasa dan selepas. Kan, jangan melihat diri, oh saya ni rajin solat hajat. Saya ni rajin solat tahajud. Saya ni nak cerita pada tuan-tuan, puasa sunat ni tak tinggal. Senin Khamis hari putih lagi, contohlah kan. Jadi syok dan seronok tak? Apatah lagi saya cerita okey pada orang nak riak ni. Kemudian untuk bangga diri. Seolah-olah aku ni dah yang hebat kan. Orang lain ni kita pandang remeh belaka. Maka amalan tadi malang sekali menjadi amalan yang sia-sia. Kan? Dan harap-harap tidak berlakulah. Kan ini pun kadang-kadang berlaku, dia ada pro and con. Kan? Yang pamerkan cek sumbangan itu kalau mewakili pihak persatuan kita tu tak mengapalah, kita hanya sekadar wakil menyampaikan sumbangan orang ramai, misal kata kepada mangsa-mangsa banjir. Kita sembunyikan yang kita, betul tak? Sembunyikanlah yang kita, walaupun kita derma RM1 ke, baju sehelai ke, kan, baju yang belum pakai lagi kan, contohlah kata tak kan. Jadi maknanya ahli keluarga kita pun tak tahu itulah yang sebaik-baik pekerjaan kita. Baik. Kemudian yang keduanya ialah sabar dalam menjauhi dan meninggalkan maksiat. Ini yang payah ni. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga dia kena menjadi sebagai satu ujian untuk nak nilai iman kita. Selepas daripada frasa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa tu pasti akan mati. Allah kata wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kamu uji kamu dengan asyar, kejahatan, wal khair, kebaikan. Di sini diterjemahkan kami uji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Fitnah makna sebagai ujian, sebagai cubaan kepada kamu. Wa ilaina, dan kepada kamilah turja'un, kamu akan dikembalikan nanti. Kan, maknanya hidup atas muka bumi ini sebagai ujian. Macam cerita Piramli lah, tak, cubaan, ujian kan. Jadi ujian tadi tu macam-macam kan. Manusia perlu kesabaran dalam menjalani ujian. Kalau kita tengoklah, saya tengok berita tadi, sebab TV ni tak dapat hari ni, tak tahulah, Unify kata minta anak okey buka melalui handphone. Dia kata inilah yang apa dia panggil peternak lembu ni di Pahang, di area Kuantan, Sungai Lembing ni, memang kerugian banyaklah kan. Maknanya sabar pasal apa? Bila air surut, dia kata dia tengok 27 ekor lembu dia memang dah mati dah. Kan kalau 1000 ekor dah 27,000. Itu yang dijumpai, yang tak dijumpai yang hanyut. Kan? Maknanya dengan musibah banjir yang berlaku. Kita boleh cakap, betul tak? Kita boleh cakap pasal tak kena pada kita. Bila kena pada kita, Allah nak uji kita dengan sikit saja ujian. Macam mana, apakah kita mampu untuk nak menghadapi sedikit ataupun ujian yang kecil tadi berbanding dengan ujian yang besar yang dihadapkan ataupun yang dihalalkan kepada rakan-rakan kita, dan apatah lagi dalam konteks perjuangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul di sepanjang sejarah perjalanan manusia. Seluruh manusia. Kan? Kalau Nabi-Nabi yang dahulu, Nabi Nuh, kan? Beratus tahun. Tak, seluruh manusia hanya segelintir sahaja yang beriman kepada dia. Kan? Begitu juga dengan Nabi kita SAW pun tidak mudah. Kan? Kalau nak mudah maknanya angkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala, Ya Allah Islamkan penduduk Mekah, Ya Allah Islamkan penduduk Madinah. Senang linang tak? Tidak begitu kan? Tidak begitu, maknanya kita beribrah ialah perjuangan untuk menegakkan Islam ini memang jalannya berliku-liku. Tidak mudah.
Macam juga anak-anak kita lah kan, nak belajar. Ilmu ni bukan boleh beli. Kalau ada dijual di kedai, pil sekian. Kan, ataupun buku sekian ambil masuk ke lampir. Ni buku apa? Geografi. Kan, bab 1, bab 2, okey ada 10 bab, okey 10 biji pil. Pak cik saya nak 10 biji pil. Kan warna kuning, hijau apa benda, okey telan. Tidak begitu tak. Dia melalui proses pengajian, proses pembelajaran kadang-kala attend kelas, faham tak faham, kemudian ulang kaji lagi macam subjek matematik dan lain-lain. Dan mesti ada latih tubuh dan sebagainya. Kan, untuk dapatkan ilmu dan nak kekal, ada kawan saya masa belajar di Mesir dulu, saya duduk perhati tengok ini tahun 1, tahun 2. Masa saya tahun 2, dia datang lewat setahun, rasanya dia adik setahun ke 2 tahun. Jadi dia buat latihan matematik, dia bawa buku SPM ni. Kan? Jadi saya tanyalah, dia kata memanglah nak refresh, sebab kita mengaji ni kita takut lupa. Betul juga kan? Mana bagi kami lah yang bidang agama ni, mungkin kalau tidak orang yang tidak expert lah, ataupun sekalipun expert pun okey dapat A1 lah dalam matematik kan. Tapi bila dah lama tinggal, lupa nak semak balik ni antara vektornya, longitude, latitude-nya, plan dengarkan dan sebagainya, perlukan masa. Jadi mana dia mengambil sikap okey, dia tanya pelan-pelan lah tengok sikit-sikit kerana ilmu matematik tadi itu satu ilmu yang perlukan kepada latih tubuh. Itu sekadar contoh. Kalau tidak, ilmu tadi akan hilang begitu sahaja. Samalah juga ilmu agama. Ini kadang-kala bila kita belajar, dan alhamdulillah kan, apabila kita bercakap pada orang, dan tuan-tuan pun samalah juga, share setakat mana yang boleh kan. Jadi bermakna ilmu yang ada pada kita ni, kita dapat upgrade sedikit demi sedikit. Kan? Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, ke-10 3 minit. Banyak contoh yang disebutkan Al-Quran. Kisah Fir'aun, ada kuasa, kaya, tapi Allah laknat dia. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman kepada Allah. Dan begitu dengan Qarun, juga kaya. Kan, tapi harta dia tadi tu, kan, harta dia menjadi malapetaka, menjadi bencana kepada dia. Walhal patutnya tak ada masalah kan. Tapi tidak begitu. Saya ingat masa pergi ke Mesir, pergilah ke Tasik Qarun, dan juga adalah orang ni bawa ni kata istana Qarun dulu. Kan, betul tak tahulah kan, sebab cerita yang belum dapat dipastikan kesihan. Cuma dalam kita berinteraksi dengan kisah-kisah sebegini, apa yang lebih penting tuan-tuan, kita mengambil ibrah, pengajaran di sebalik kisah yang berlaku. Kan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak cerita. Kan, Quran hanya menggariskan secara umum, dia tak sebut detail sebagaimana Taurat dan Injil. Kadang-kadang bila kita bincang bab Israiliyat lah kan, ingat bab Israiliyat ni, pendeta Yahudi dan Nasrani ni, okey, dia boleh cerita satu persatu kerana Taurat dan Injil ini mengkisahkan, menceritakan secara rinci satu persatu. Dengan warnanya, dengan saiznya, dengan nama orangnya, dengan tempatnya kan. Sedangkan Al-Quran tidak menyatakan secara jelas detail satu per satu kan, kerana yang nak ialah yang dikenakinya ialah mengambil ibrah atau istifadah daripada sesuatu insiden atau peristiwa kejadian yang berlaku. Baik, tuan-tuan sekalian, yang keduanya ialah sabar dalam menghadapi musibah. Banjir lah umpama dah. Kita ni tubuh badan kita ada kala kita sakit. Tak kira sakit kepala, sakit gigi. Orang kata sakit gigi ni selak gaya kau tampar kan. Tak, sakit yang paling kan. Ataupun juga yang paling sakit, orang buat lawak. Sakit leher ke kan, tak boleh nak berpaling. Kan? Sakit jiwa. Kan? Yang semalam pun ada viral dah. Akak tu tak tahulah kan, kita minta supaya selesailah masalah. Kan? Sakit jiwa, rugi harta benda, kehilangan orang yang dikasihi, musim-musim musibah dalam 2 tahun 2020 dan 2021 ini, jadi seolah-olah 2 tahun itu hilang daripada kita. Siapa duduk berkurung kat rumah kan, kalau jumpa pergi jalan pun, saya hari Jumaat lepas pun keluar daripada masjid itu, ada orang bagi salam kan, kata minta maaf lah tak cam ni siapa. Dia pun buka
buka mask dengan buka topeng. Lah, kata minta maaf lah, kata lama dah tak jumpa. Kan hari ni pun begitu tak? Betul tak? Bila lama tak jumpa, kita pun tak cam suara dan maaf lah kalau tak tegur pun. Dia kata biasalah Ustaz, saya pun sama juga, dia kata. Okay. Ujian sebegini datang kepada seseorang, tak kira dia tu orang baik ke, orang jahat ke, mukmin ke, kafir ke, tapi yang membezakannya ialah bagaimana orang mukmin itu dia redha. Kita nak dapat contohlah kan, ABU sudah. Kan tuan-tuan pun baca kisah dia kan. Mungkin dia boleh tersenyum walaupun hatinya memang cukup-cukup pedih tak kan, cukup-cukup sayu, pilu kan. Dia tidak zahirkan kepada luar lah kan. Maknanya orang cuci lumpur tak? Lumpur masuk rumah kan. Orang cuci rumah kan. Tapi saya ni rumah saya masuk lumpur. Kan? Maknanya dia boleh menghadapi dan diberikan ketabahan, kecekalan hati untuk menerima takdir ataupun ujian Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia usaha kumpul duit itu bertahun-tahun untuk nak membina rumah dan Allah takdirkan okey boleh hilang lenyap sekelip mata sahaja. Bayangkan kalau berlaku kepada kita. Itu sebab kita minta jauh kan, supaya dihindari daripada perkara-perkara yang sedemikian. Wal iazubillah min zalik. Baik. Kemudian sabar juga perlu dilihat sebagai satu proses untuk meningkatkan iman kita. Ini biasa ayat yang kita baca juga tuan-tuan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan kami uji kamu dengan pertama ketakutan. Takut apa? Macam-macam takutlah, takut rimau lah, takut hujan lah, takut basah lah, nak pergi ke surau kan dan sebagainya. Waljung, lapar kan, bagi makan sikit, nanti kan kami nak makan apa? Walaqsi minal amwal, dan berkurangan harta. Bila kita bagi zakat, bila kita bagi infak ni, harta semakin berkurang. Walhal dia tak sedar yang harta dia tu siapa punya. Wal anfus, kemudian jiwa, raga, wasamara, dan hasil tanam-tanaman atau buah-buahan. Semuanya benda ni mari daripada Allah. Allah uji sikit kan, buah rambutan tak menjadi, buah durian tak menjadi, ataupun menjadi tapi dimakan kelawar kan, ataupun juga macam-macam lah kan, haiwan-haiwan yang lain ni kan, yang berhampiran dengan hutan tu, yang mengusik buah kayu kita. Orang panggil buah kayu tak, buah-buahan tadi tu. Kita rasa banyak rugi kan, buah menjadi tahun ni tapi kerana ada haiwan monyet ke kan, jadi akhirnya kita terpaksa menanggung kerugian kerana tidak dapat memetik hasil dan memasarkan buah tadi. Jadi Allah uji dengan beberapa benda sebegini, dan setiap ujian itu berbeza antara kita. Allah uji, ada yang banyak, ada yang sedikit kan. Oleh itu kita dituntut supaya banyak bersabar. Sebab saya kata tadilah, kita mulut kita boleh bersabar, sabarlah Haji, sabarlah Cik, sabarlah Bang, sabarlah Kak kan. Kan? Misal kata kepada mangsa banjir, yang hilang kereta, kita boleh kata sabar, tapi sabar-sabar pun hololah kan, transferlah tak. Mudah-mudahan kita pakai ramai-ramai, sikit-sikit, akhirnya kita dapat membantu rakan-rakan mangsa yang ditimpa musibah tadi. Kan, itu je kan, bukan hanya sekadar kita pun sebut saja. Pada saya sebutkan beberapa kali, saya percaya bahawa dalam rezeki saya ada rezeki orang lain. Kan, kita kena pegang konsep begitu. Mudah-mudahan bila kita bagi, Allah akan bagi balik kepada kita kan, mungkin dengan cara yang lebih ke ataupun yang lain. Sebab dari sudut harta ini, dari sudut rezeki ini tuan-tuan, tidak semua rezeki itu datang dalam bentuk keuangan. Sebab kita ni mata duitan, semua benda nampak duit kan. Mungkin rezeki itu datang daripada jiran tetangga yang soleh dan solehah, bi'ah ataupun suasana persekitaran yang cukup seronok menenangkan kita kan. Pelbagai lagi lah kan, itu juga adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita kan. Nescaya dengan berkat kesabaran dan kita reda kan, sudah tentulah orang tadi itu akan menjadi hamba yang lebih reda untuk nak menghadapi masalah-masalah yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada dia. Baik. Sebelum kita berakhir,
Ada hadis riwayat Imam Muslim yang mana Nabi SAW ada menyebutkan daripada Suhaib. Suhaib berkata, sabda Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh peliklah ataupun sungguh ajaib kepada orang mukmin itu, semua urusannya baik. Semua urusannya adalah baik. Inna amrahu kulluhu khair wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra syakara. Kalau ditimpa kesenangan, dia akan syukur. Saya naik pangkat, saya dapat duit, dapat anak, dapat cucu, okey, bersyukurlah, kan? Maka itu baik baginya. Fakana khairan lah, kan, dia baik bagi dia. Wa in asabathu darra, sekiranya orang tadi itu ditimpa dengan darra, kemudaratan, kan, dan yang sewaktu dengannya, di sini kesusahan, sabara, dia banyak bersabar, fakana khairan lahu, maka itulah yang lebih baik baginya. Maknanya ini istimewanya orang Islam, kan? Kita ada konsep takdir, redha, qada dan qadar, kan? Dari sudut kepercayaan kita, ada hikmah di sebalik sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita. Bukannya Tuhan itu zalim. Aku dah usaha, dah solat hajat, dah solat, dah buat amal ibadah macam-macam 10 tahun, 20 tahun usaha, tapi tengok member tu tak semayang pun dia naik pangkat, dia kaya raya, tak pernah diuji, kan? Jadi sudah tentulah bagi kita ni mesti ada konsep redha di samping usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai kesimpulannya, ayat terakhir dalam surah Ali Imran ni, ayat yang ke-200, membicarakan soal sabar, memperteguhkan kesabaran, komitmen fi sabilillah, dan yang terakhir ialah bertakwa. Ini sebagai kunci. Bila takwa bermakna mudah-mudahan yang pertama, yang kedua dan yang ketiganya insya-Allah lain clear, kan? Dan ayat ini juga tuan-tuan menunjukkan amanah secara bertahap, daripada yang ringan sabar, kemudian upgrade sikit, kemudian kepada musabarah, kemudian murabatah, kan? Rabitu, murabatah, dan yang last adalah takwa. ni memang cukup berat, walaupun apa, lidah cukup mudah untuk menyebutnya. Ittaqullah, kan? Tuhan kata bertakwalah kamu kepada Allah. Kita pun boleh sebut bertakwalah, tapi nak apply bertakwa itu memang tidak semudah yang kita sebutkan, tak? Kita nak maintain benda-benda yang bersifat sunat aja, kan? Solat witir, kan? Solat tahajud, puasa sunat, kan? Benda-benda yang bersifat sunat saja. Setelah kita melakukan amalan rutin harian, kan? Solat solat fardu, kan, dan seumpamanya. Baik, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya ataupun beruntung, menunjukkan bahawa pasti akan terjadi jika manusia fulfill dia punya requirement, fulfill syarat-syarat yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti tidak memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak memungkiri janji dia. Cuma manusia tak dapat ataupun yang belum dapat kerana dia belum lagi ikut skema sebagaimana yang ditetapkan dalam agama. Kita kena semak, tak? Jangan kita menyalahkan takdir. Maka siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dalam erti kata yang umum dan juga yang khusus, dia akan menjadi orang yang beruntung ketika bertemu Allah nanti. Tuan-tuan baca ayat terakhir dalam suratul Kahfi, apa yang diceritakan, kan? Dia akan beruntung bertemu Allah hari akhirat nanti, dan semoga kita sentiasa diberikan kekuatan. Allahumma a'inna ala zikrika, untuk sentiasa ingat kepada kamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadati, dan sentiasa melaksanakan amal ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta supaya diberikan kekuatan, keteguhan iman untuk menjadi hamba yang soleh, kan? Hamba yang soleh, dan dia punya klimaknya adalah daripada Muslim, kemudian mukmin, kemudian yang tengah ialah yang ketiga. Yang ketiga ialah muhsin, baik untuk diri dia. Yang keempat ialah muslih, dia mampu untuk nak perbaiki diri dan orang sekitar. Dan yang paling tinggi adalah level ataupun tingkat muttaqi, yakni orang yang
bertakwa. Dan takwa ini memang tadilah cukup kita dambakan. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa, kan, dia punya objektifnya adalah la'allakum tattaqun, dan banyak juga ayat Quran yang menyebutkan akan untuk mencapai objektif yang mana Allah nakkan kepada kita, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita ni jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itulah sebagai intro bagi kuliah pertama pada tahun 2022 ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia mengikuti program pengajian di Akademi Tadabbur Malaysia yang dibawakan kepada anda saban masa dan ketika. Mudah-mudahan semuanya beroleh barakah dan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan